24 juga. 27 Safar, nak masuk bulan Rabiul Awal. Alhamdulillah, pada hari ini kita mengikuti Akademi Imam. Sebelum saya pergi jauh, kita kongsi berkenaan dengan azan. Saya memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Abdul Basir bin Mahdi, berasal daripada negeri Clinton, daerah Manchester, Kelantan, Macang. Manchester apa? City ke United? Alhamdulillah, tahun 2020 saya ditukarkan bertugas di Perlis. Saya sebelum ni bertugas di KL Lumpur, lebih kurang 6 tahun, masuk JAKIM, kemudian masuk JAWI, Jabatan Agama Islam Wilayah, 6 tahun, 3 buah masjid, dipanggil tugas sebagai ketua imam. Kemudian saya pergi ke overseas, wilayah Ketua Labuan. Labuan setahun 4 bulan. Di overseas saya portfolio lain sikit sebagai penguat kuasa. Dan alhamdulillah, bulan 2 2020 saya ditukarkan ke sini. Di sini banyak pengalaman sikit. Mula-mula penguat kuasa, kemudian runding cara dengan masalah orang. Masalah kita pun banyak. Macam-macam. Negeri yang permai, indah, tenang, tetapi dalam rumah tangga tak tenang. Macam-macam lah. Daripada belasan, 20-an, awal 20-an, sampailah ke umur 60 lebih pun nak bercerai lagi. Kemudian saya masuk pendidikan hampir setahun, kurang 5 hari. Dan sekarang ni alhamdulillah, saya kembali ke penguat kuasa. Sebab tengok dalam pendrive tadi ada file-file khalwat dan sebagainya. Alhamdulillah, semalam kita buat operasi. Kalau selepas ada apa, sebelum operasi kita tak abang lah. Selepas kita beritahu lah. Jadi harap selepas ni muka-muka ni kita tidak tangkap. Ada juga pelajar-pelajar IPT. Saya tak sebut lah. IPT di Perlis ni tak banyak. Yang kita tangkap, ada yang perempuan dengan India pun ada. Tak ada dah, pupuh lah orang Melayu. Yang minggu lepas, mukadimah tu, minggu lepas umur bujang ni janda lah, sama dengan orang Kelantan dia panggil bujang. Bujang ni umur 47, perempuan, lawan dengan lelaki 69, kuat lagi. Kalau makan tu ketar, menggigil, tapi kalau bab tu okey. Jadi begitulah pengalaman di KL, Labuan penguat kuasa di sana. Banyak kes minum air kok dalam tin tu lebih mahal daripada arak di sana. Arak mereka tak beli satu, beli 1 karton. Pergi dekat pantai mana minum. Kat sini banyak khalwat, kurang tak ada lah minum. Itulah, harap tidak jumpa muka-muka ni di motel ke mana. Jadi alhamdulillah, dari sudut belajar, saya dulu tak belajar tinggi, belajar di pondok ya. Belajar di dapat PhD dulu sebelum SPM, Pondok Haji Deraman. PhD ya. Pondok Sungai Durian, Kuala Kerai. Ada orang Kelantan sini? Oh, ada. Saya kita. Jadi minta maaf lah. Ni baru nak belajar cakap cakap Perlis. Kalau nak mudah belajar cakap Perlis ni, kena cari orang sini ya. Jadi insya-Allah kita akan cerita berkenaan dengan benda yang asas, azan dan iqamah. Azan dan iqamah ni dua perkara ataupun dua benda sunat sebelum nak sembahyang.
Pertama sekali dari sudut bahasa dulu. Pengenalan apakah itu azan? Ada di dalam Al-Quran, ayat Al-Quran yang menyebut azan. Azan maksud dia pengisytiharan ataupun i'lam, pemakluman. Dari sudut bahasa, pemakluman mengenai apa-apa sahajalah. Tapi dari sudut apa yang kita nak di sini ialah memaklumkan lafaz yang khusus yang disyariatkan dalam agama kita untuk memaklumkan masuknya waktu solat, dan untuk menyeru orang-orang Islam khususnya lelaki berkumpul. Typo sikit sebab mengantuk operasi. Berkumpul mengerjakannya. Jadi dua tujuan. Satu, nak memaklumkan kepada semua masuk waktu, dan dalam masa yang sama nak panggil orang untuk mai semayang di masjid. Jadi sifat azan berbeza dengan iqamah. Azan ni dia lambat. Sifat dia lambat sikit. Mendayu-dayu dan lambat sikit sebab dia nak panggil orang jauh dari luar daripada masjid untuk mai ke masjid. Iqamah ni semua dah ada dalam masjid dah. Panggil untuk mendirikan solat. Sebab itulah iqamah ni tak boleh panjang. Walaupun kita suara sedap, tak boleh mendayu-dayu iqamah. Sifat dia segera. Jadi kena pendek-pendek. Lagu pun tidak panjang. Azan kita boleh timbuk lah. Boleh bantai nak lagu mana. Lagu Hijaz. InsyaAllah saya ada pembantu 2 orang hari ni. Satu kita import daripada Mekah, Ustaz Suhail. Seorang lagi Ustaz Zaim daripada mana? Iraq. Boleh dengar lah lagu hari ni. Boleh belajar lah lagu Mekah. Kalau suara tak sampai, jangan try. Takut tarik tinggi-tinggi bunyi. Usah kemaluan. Malu besar lah. Silap. Jadi sebelum tu kita tengok dulu konsep yang terkandung di dalam azan. Ada di dalam lafaz ni, lafaz yang sahabat yang mimpi kemudian diperakukan oleh Nabi. Di dalam lafaz azan ni bukan semata-mata nak panggil orang, tetapi ada makna yang sangat tinggi di dalam lafaz azan. Antaranya yang pertama, menetapkan zat. Zat mana? Zat Allah. Menetap dan mengagungkan. Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Nak meruntuhkan semua fahaman, pegangan yang mengutamakan benda lain. Jadi bila kita dengar azan, kita akan tinggalkan dunia ataupun benda lain selain daripada Allah, terus menyahut panggilan azan, segera ke masjid. Jadi kita ni yang lelaki, alhamdulillah dalam bilik ni kita semua lelaki. Benar-benar lelaki memang kena sahut seruan azan. Kalau tak pergi, kita cek diri kita khunsa pondan ke. Sebab ada segelintir lah, ramai juga di kalangan ulama dia kata solat berjamaah ni adalah fardu ain. Tapi dalam mazhab Syafi'i pegang fardu kifayah. Sebab Nabi nak bakar rumah orang yang lelakinya, ketua keluarganya tak pergi sembahyang berjamaah. Jadi kita peganglah sampai kita meninggal. Kita cuba untuk solat berjamaah. Di mana kita pergi dengar azan, kita segera sahut pergi ke sana. Jadi yang utama kita menetapkan dan mengagungkan zat di dalam lafaz azan, Allahu Akbar. Ringkas, 2 patah perkataan, tetapi akbar, maha besar, maha agung. Allah maha agung, Allah maha besar. Nak buang semuanya. Jadi kita utamakan panggilan Allah berbanding panggilan
yang lain. Sekarang ni kita tak menikah lagi. Bila menikah, kita utamakan panggilan bini pula. Tak maulah. Bila sembang dengan kawan, pantang berundur kecuali bini call. Jengkreng. Kemudian yang kedua, menegaskan keesaan Allah. Lafaz syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, dan tolak sekutu. Semua yang dianggap sebagai Tuhan itu semata-mata anggapan. Mereka buat dan mereka sembah. Ada yang berbentuk gajah, ada belalai, ada tangan banyak, ada yang buat besar, dicat dengan emas, tapi duduk situ je, besar, di batu cave. Semua tu dianggap Tuhan, tapi bukan Tuhan. Dalam asyhadu an la ilaha illallah, keesaan Allah dan tolak sekutu. Kemudian dalam lafaz azan juga, selepas asyhadu an la ilaha illallah, dua kalimah syahadah ni, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Yang ni nak menegaskan Nabi ni utusan, juru cakap daripada Allah. Allah yang buat kita, kemudian Allah tidak tinggal begitu je. Allah hantar juru cakap, utusan untuk bagi tahu semua syariat untuk hidup bahagia dunia dan lebih bahagia di akhirat. Jadi kita penegasan kenabian, kerasulan Nabi Muhammad, dan kebenaran risalah yang Nabi nak bawa, yang Nabi bawa. Jadi ada sebahagian ulama kata asyhadu an la ilaha illallah tolak dalam ibadat kita kepada Allah, tolak syirik. Kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tolak ajaran yang selain daripada ajaran Nabi. Nabi ni 1400 tahun lebih dah, ajaran Nabi memang terdedah kepada banyak modified, renovation, tambahan-tambahan di dalam ajaran Islam sendiri. Jadi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ni menolak bid'ah, kemungkaran dan khurafat yang dimasukkan dalam Islam, dalam agama Islam. Jadi ramailah ulama yang mengajak ke arah pemurnian syariat Nabi. Yang pertama tadi, memurnikan akidah dari syirik, asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, memurnikan syariat, ajaran yang dibawa oleh Nabi daripada bid'ah dan khurafat dan sebagainya. Kemudian inti kepada azan, hayya 'alas salah, mai semayang, mengajak kepada ibadah, seruan nak habaq masuk waktu dan ajak semayang. Jadi kita nanti akan jadi ketua keluarga, lebih berkesan kita nak didik anak untuk semayang ialah kita ajak, bukan kita suruh. Ada kadang-kadang kita suruh, tapi lebih berkesan kita ajak main semayang sekali. Maksudnya sekali dengan kita lah, bukan kita suruh pergi semayang. Suruh ni kurang sikit, kurang berkesan juga. Tapi lebih lagi kita mendidik anak-anak peringkat bawah 10 tahun ni dengan cara kita ajak semayang sekali. Kemudian hayya 'alal falah, mengajak kepada kemenangan. Sepatutnya kita ni sentiasa berjaya dunia dan akhirat. Kalau kita sahut seruan azan ni, seruan untuk sembah Allah ni, kita akan dapat kemenangan, menang di dunia dan menang di akhirat. Untuk kita kekal hidup di akhirat, kekal selama-lamanya, khalidina fiha abada. Masuk dalam syurga, insya-Allah kita semua masuk dalam syurga, mudah-mudahan kekal di dalamnya. Jadi ke arah nak kepada syurga ni kena usaha. Jangan kita relax, kita ni macam kita ni ahli syurga dah. Sebab sahabat ni, walaupun al-asyarah al-mubasyarah bil jannah, 10 orang sahabat yang dijamin syurga oleh Nabi, mereka berusaha buat mujahadah ni, ikut Nabi macam bukan ahli syurga. Tapi kita ni relax macam ahli syurga dah. Ataupun ada setengah orang
Bila dia sembang bab syurga, macam diri dia ahli syurga. Bila dia sembang bab neraka, dia nampak orang lain. Dia tak nampak dia. Kalau syurga, dia nampak dia lah. Kecil sikit. Kalau yang belakang mungkin tengok kecil lama-lama tutup mata. Tidur. Sebab disyariatkan. Disyariatkan selepas Nabi kita berhijrah. Sebab sembahyang itu sendiri waktu akhir selepas Amul Huzni, tahun kesedihan bagi Nabi, dengan kewafatan Khadijah dan juga kematian Abu Talib. Dua pendukung utama dakwah Nabi ni sudah tidak ada. Kemudian Allah bawa naik ke langit untuk terima kefarduan solat. Kemudian berhijrah ke Madinah. Masa di Madinah lah turunnya ataupun ditetapkan berkenaan dengan azan ni, lafaz azan yang kita laungkan pada hari ini. Dalam hadis riwayat banyak imam hadis, antaranya Ibnu Majah, Imam At-Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah, dia cerita berkenaan dengan Rasulullah nak kepada cara untuk panggil orang untuk sembahyang. Kemudian baginda menyuruh sahabatnya memukul batang kayu. Kalau kita apa dulu tak ingat dah. Beduk ke apa? Di kampung-kampung sekarang ni payah nak jumpa dah. Kemudian Abdullah bin Zaid ni dia tidur bermimpi, jangan tidur lagi. Aku melihat seseorang mengenakan 2 kain hijau membawa beduk tadi. Kemudian aku pun bertanya, wahai hamba Allah, kamu jual ke beduk ni? Kalau bahasa kita lah. Dia pun tanya, orang yang bawa tadi, dia kata, untuk apa? Aku jawab, aku nak guna untuk panggil orang untuk sembahyang. Kemudian dia pun kata, mahukah kamu aku tunjuk sesuatu yang lebih baik? Dia pun tanya, apa? Dia pun jawab, nak panggil orang untuk sembahyang ni tak payah guna kayu. Jawab, ucapkanlah Allahu Akbar sampai ke la ilaha illallah, lafaz azan. Kemudian pagi esoknya dia pun pergi jumpa Nabi dan dia cerita kepada Nabi berkenaan dengan mimpi dia. Jadi mimpi-mimpi ni bukan sebagai hujah. Kalau sahabat bermimpi, dia boleh terus tanya Nabi. Kita sekarang ni tak boleh tanya orang lah. Tak boleh tanya Nabi. Nabi tak ada. Maka Nabi pun bersabda, bagi tahu kepada sahabat yang lain, sesungguhnya sahabat hampa ni telah bermimpi. Keluarlah ke masjid bersama dengan Bilal. Bilal ni orang kulit hitam, tapi dia muazzin Rasulullah. Rasulullah minta Bilal yang walaupun lafaz azan tadi Abdullah bin Zaid yang mimpi dapat, tapi Rasulullah suruh Bilal yang azan, panggil orang, sebab suaranya lebih kuat daripada kamu. Jadi Nabi tahu kekuatan suara Bilal ni lebih kuat. Kalau kita tak berapa kuat, kita bolehlah jadi muazzin sekarang ni sebab ada pembesar suara. Tapi orang yang ada bakat, kelebihan yang Allah bagi, orang-orang yang suara kuat ni jangan duk kuat menyanyi je, kena kuat azan dulu. Jadi Nabi suruh Bilal. Kemudian aku pun keluar bersama Bilal dan aku pun cerita mimpi aku. Abdullah bin Zaid kata, dan Omar bagi tahu dia pun mimpi yang sama. Ini salah satu daripada hadis yang cerita berkenaan dengan pertama, awal-awal sahabat yang bermimpi dapat lafaz azan. Kemudian selepas tu azan ni pun disyariatkan dan para sahabat pun mengumandangkan azan sampailah ke hari ini. Sebab itulah kalau ikut kepada hukum,
Kalau ikut mazhab kita Imam Asy-Syafi'i, dia panggil sunnah alal kifayah. Sunat, tapi sunat kifayah. Nak ada juga orang. Sebahagian ulama lain kata fardu kifayah. Fardu kifayah. Kalau tempat tu tidak dikumandangkan azan, tak dengar azan, maka berdosa semuanya. Sama macam solat berjamaah. Fardu kifayah. Sebab daripada zaman Nabi sampai ke hari ini, bila nak semayang kena azan. Ini sebahagian ulama katalah, kalau ikut pegangan mazhab Syafi'i, sunnah alal kifayah. Itu bagi penduduk satu-satu kawasan, dan orang yang azan ni dia dapat pahala yang besar. Antara kelebihan bila kita azan ni, dalam satu hadis, lau ya'lamun nas, kalau manusia tahu, orang ramai ni tahu, kita semua tahu, kelebihan di saf yang pertama dan juga azan, maka kalau tak dapat melainkan dengan cara mengundi, maka tentulah manusia ni akan mengundi. Sebab kelebihan yang besar. Dalam hadis yang lain, Nabi bersabda berkenaan dengan muazzin. Para muazzin ni pada hari kiamat nanti, orang yang berleher panjang, ataupun kita panggil apa? Jinjang. Leher yang panjang lah. Jadi bukan panjang sangat, bukan macam angsa tu. Panjang sikit lah daripada kebiasaan orang. Jadi orang yang leher panjang ni segak jugalah. Siapa pelakon yang leher panjang? Menguap dah. Fatah Amin, bukan? Itu antara kelebihan orang yang jadi muazzin, ataupun kita panggil sebagai Bilal. Syarat sah bagi azan, mestilah Islam. Orang yang kafir, dia boleh azan tapi kira tak sah lah. Mesti Islam. Alhamdulillah kita semua Islam. Kemudian yang kedua, lelaki, jantan. Bagi di masjid, memang kena lelaki lah. Kalau perempuan boleh di kalangan dia sembahyang di kalangan dia, tapi bukan azan lah, lebih kepada iqamah untuk di kalangan semua perempuan. Tapi yang di masjid ni memang kena lelaki sahaja. Kalau sajak lelaki ke perempuan? Sajak duduk kat mana sekarang? Oh, tahu. Minat sajak. Saya dulu belajar di satu, tak sebutlah malu, satu U di kawasan Gombok, Malang sekali. Situ ramai geng-geng sotong. Jadi dia di IPT virus sotong ni semakin membiak. Dengan prinsip dia, saya ni perempuan tapi terkandas di dalam badan lelaki. Jengkreng. Yang kedua, lelaki. Kemudian mumayyiz, boleh membezakan najis, boleh membezakan najis. Saya tidak masukkan di sini. Dan melafazkan kalimah yang Abdullah bin Zaid dapat tadi dengan tertib. Sebab itulah kalimah lafaz yang diperakukan oleh Rasulullah SAW. Ada beberapa versi, ada 3 versi. Walaupun di negara kita 1 versi sahaja, tapi ada juga yang lain dari sudut pengulangan lah.
Dari sudut pengulangan, jadi ada 17, ada 15, ada 19 kalimah yang dilaungkan. Tapi ikut kita kumandangkan azan ni, kena tertib ikut kalimah ni, tak boleh tambah. Kalau Syiah dia tambah yang lain lagi. Itu tidak main daripada Nabi. Kemudian mualat, berturut-turut antara kalimah, lafaz azan. Tak boleh kita asyhadu an la ilaha illallah, selepas 2 kali kita pun minum teh dulu. Kena kopi larat. Kemudian masuk waktu, mesti masuk waktu. Sebab ni tujuan utama azan, untuk bagi tahu masuk waktu dan panggil orang untuk sembahyang. Sekarang ni kalau di radio dia memang orang lah asalnya, tapi dia rekod. Berlaku di mana baru ni? Puasa, bulan puasa. Di Selangor ke Sabah ke? Tak ingat. Selangor. Dia berapa seminit ke beberapa saat? 3 minit awal. Oh, jeng keren. Lepas tu kena qada puasa. Jadi kita kena, saya juga terlibat juga dulu. Semangat masa mengaji kat pondok, bila waktu maghrib tu pergi azan di surau. Bila saya azan, jiran sebelah surau tu dia tak percaya. Dia pun tengok dengar radio dulu. Memang tak masuk lagi lah. Saya terazan awal. Awal sikit je. Seminit rasanya. Jadi kita kena pastikan jam yang kita tengok tu betul dan masuk waktu baru kita azan. Ada juga azan yang boleh kita laungkan sebelum masuk waktu, iaitu azan subuh. Ada ulama kata 10 ataupun 15 minit sebelum subuh. Azan nak mengejutkan orang. Itu antara syarat-syarat sah azan. Azan ni syiar Islam yang sangat besar. Bagi ulama yang kata fardu kifayah tadi, sebab dia kata daripada zaman Rasulullah sampai kepada kita sekarang ni, azan ni tidak memang berjalan lah. Sebab tu dia para ulama ni pegang fardu kifayah, dan dia merupakan syiar. Kalau tidak dengar azan, tidak dapat kawasan situ dalam berdosa lah, tak sembahyang berjemaah dan tidak dikumandangkan azan. Tak ada lambang Islam tu, macam tak ada orang Islam kat situ. Kalau di kampung-kampung banyak lagi lah, mungkin di tempat adik-adik semua di kampung kat rumah masing-masing, kampung masing-masing, ada lagi yang tak ada azan, iaitu waktu zuhur dan asar, waktu orang tak ramai. Kalau yang azan pun dia muazzin, dia qomat, dia imam, seorang je. Kalau di bandar sekarang ni, di taman-taman perumahan, lebih meriah, lebih ramai daripada di kampung. Kalau saya bertugas di KL dulu, setiap waktu 200-300 orang. Taman yang taman ramai lah, taman yang padat, Taman Seri Rampai. Siapa orang KL? Taman Seri Rampai, Setiawangsa, Setapak lah situ, Setapak. Dekat je Setapak . Dan ada dalam hadis berkenaan dengan tempat yang tidak dikumandangkan azan, maka tempat tu akan diperangi. Sebab menunjukkan situ bukan kawasan orang Islam, kawasan orang kafir. Itu yang dipegang oleh ulama yang menetapkan hukum azan ni adalah fardu kifayah. Beberapa adab ataupun kita panggil sebagai sunat muazzin sebelum kita masuk lafaz azan ni, kita kena, kalau boleh, walaupun dia sunat, adab ni sunat, tapi kita buat semualah, sebab kita
kita lah yang PIC, in charge waktu tu. Kita yang azan. Kalau dulu pernah juga kita buat khusus macam ni, cuma di masjid, dalam kumpulan, dan terus lepas tu kita praktik. Kalau hari ni tak tahulah kita nak azan kat mana, kat tangga ke mana. Sebab kalau kita ramai-ramai ni tak boleh ramai-ramai tak, kena seorang satu masa. Jangan tidurlah, takut kena panggil untuk volunteer azan. Antara adab kita nak, yang nombor satunya ialah mengharapkan pahala daripada Allah. Ada juga di dalam hadis Nabi yang hadis Nabi dan juga pendapat ulama yang menetapkan tak boleh terima upah daripada azan ni. Cuma untuk dunia sekarang ni diberi gaji juga, bukan gajilah, allowance untuk azan. Mungkin ni jawatan kuasa fatwa berbincang berkenaan dengan keperluan. Ada orang lantik seorang dan juga dia bukan setakat azan, dia ni buat persiapan sebelum solat dan sebagainya. Jadi nombor satu, walaupun dapat allowance, tapi nombor satunya kena mengharapkan pahala balasan daripada Allah. Kemudian dalam keadaan suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Pagi tadi sebelum subuh mimpi basah. Kemudian terus ke surau. Kena mandi dulu. Takut dia, sebab kita surau yang paling sedap. Jadi takut orang dan ke orang lain, kita dulu pergi azan. Lepas daripada azan tu baru balik mandi. Kena suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Mandi wajib dan juga berwudu. Jadi makruh. Sunat suci kalau ni tak berwudu ataupun berhadas besar, makruh. Maksud makruh ni ialah bukan tak dapat pahala, tapi dibenci. Makruh ni dibenci oleh Allah. Jadi jangan kita buat sesuatu yang Allah tak suka. Kita nak mengharapkan pahala daripada Allah, kemudian tapi Allah tak suka sebab kita tak suci. Orang yang berhadas kecil tak berwudu makruh, orang yang berhadas besar lagi makruh. Sebab dalam hadis Nabi sangat suka ingat kepada Allah. Allah ni Tuhan kita, kita kena beradab. Nabi sangat suka ingat dan sebut nama Allah ni dalam keadaan suci. Kemudian yang ketiga, antara sunatnya ada ialah azan sambil berdiri. Walaupun mungkin sekarang ni kalau di masjid ataupun surau ada bilik khas, bilik azan. Orang tak tahu kita duduk ke berdiri, tapi kena berdiri. Itu adalah adab. Bila berdiri ni bersungguh sikit. Kalau sambil duduk ni tak payahlah cari orang lain. Kalau kita sakit tak boleh berdiri, orang lain lah yang azan. Kemudian mesti menghadap, sunat lagi ialah menghadap kiblat. Dan ada perbincangan antara adab ialah banyak lagi, semua saya tak dan tulis. Memalingkan muka sahaja, bukan dada ke kanan pada lafaz hayya 'alas solah. Paling ke kanan, hayya 'alas solah, hayya 'alas solah. Kemudian ke kiri pada hayya 'alal falah. Cuma para ulama bincang keperluan untuk berpaling ke kanan ni sebab supaya orang sebelah kanan, rumah-rumah sebelah kanan lebih dengar dan rumah-rumah sebelah kiri dengar. Ada ulama kata tak perlu dah hari ni, sebab kita ada mic, ada speaker, tak paling pun memang kuat dengar. Cuma ada juga ulama kata walaupun ada speaker, disunatkan juga untuk berpaling ke kanan dan ke kiri. Hayya 'alas salah ke kanan, hayya 'alal falah ke
ke kiri. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, seorang sahabat nama dia Abu Juhaifah, dia perhati kepada Bilal. Memang zaman Rasulullah yang selalunya Bilal lah yang melakukan azan. Jadi dia perhati bila Bilal azan ni bergerak, dia berpaling ke kanan dan ke kiri. Jadi boleh kita ambil, walaupun kita ada mic, ada pembesar suara ni, boleh kita palingkan ke kanan dan ke kiri. Jangan ke belakang, jangan pandang belakang. Jangan jauh sangat. Kalau berpaling jauh sangat, kurang dengar lah di mic ni. Kemudian menyebut kalimah azan, macam saya kata tadi, dengan tertil, dengan tenang, jelas. Sebutannya ikut, kalau boleh ikut makhraj yang betul lah, dan tenang, dan juga ada lagu sikit lah, ada burdah-burdah. Kita belajar dengan Ustaz Zaim dan Ustaz Suhail Fani, lengguk-lengguknya. Kalau kita tak pandai lagu, tak payah duk puluh sangat. Ikutlah masjid Madinah, masjid Mekah ke, masjid negara ke. Kalau nak belajar tak mau orang dengar, laungkan dalam sungai tu, dalam ayak. Tak ada orang dengar. Itu latihan pernafasan, boleh di dalam ayak. Sebut kalimah, lafaz-lafaz tadi dengan tenang dan tertil. Kemudian dipanggil sebagai at-tarji'. Kita ulang di lafaz dua kalimah syahadat. Tarji' melafazkan secara perlahan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian kita pun laungkan yang kuat. Tarji' dulu, baru kita kuatkan. Itu antara adab. Cuma saya tak ingat sebut tadi, sebelum kita Allahu Akbar, tidak ada lafaz-lafaz yang lain. Jangan terpengaruh dengan azan di radio mana? Radio IKIM. Dia sebut apa dulu? Yang tu tidak ada daripada Nabi. Yang Abdullah bin Zaid pun dia bermimpi dan diperakukan oleh Nabi, nak azan, Bilal pun sendiri nak azan terus Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak payah yang dipopularkan oleh radio IKIM tu, itu adalah tambahan. Tidak dalam kitab-kitab, kalaulah negara kita ni mazhab Imam Syafi'i, dalam kitab Imam Syafi'i pun tidak disebut sunat sebelum lafaz sunat sebelum melakukan azan. Itu rekaan lah, tambahan. Tak tahu siapa yang mula-mula start. Jadi dipopularkan oleh radio IKIM. Itu masalah negara kita. Mengaku mazhab Syafi'i tapi tak ikut pun Imam Syafi'i. Ikut imam mana? Mungkin Imam Syafi'i juga, tapi Imam Syafi'i yang kat kampung. Kemudian at-tathwib, dia panggil istilah dia at-tathwib. At-tathwib ialah tambah di dalam azan subuh. As-salatu khairum minan naum. Pasal dari sudut praktikal, as-salatu khairum minan naum, yang ni tak tahulah dari sudut logik ke rasional ke. Dia kata naum tu tak boleh panjang, pendek je. Sebab nak panjangkan as-salah tu, nak utamakan, nak stress ataupun highlight as-salah tu lebih daripada tidur. Yang tu terpulang kepada tuan-tuan lah. Kalau nak panjang pun boleh, sebab dia maklin, sebelum waw bagi atas, ataupun sebelum ya mati bagi atas. Cuma jangan panjang sangat. Terpulang lah mana yang sesuai. Sebab tidak dinyatakan di dalam kitab nak panjang ke nak pendek, yang an-naum. Cuma bila kita dengar di Mekah, Madinah, tidak panjang sangatlah. As-salah yang panjang. Ini dinyatakan dalam hadis Abu Daud. Dan
antara yang kita perlu perhatikan juga, walaupun kita semua nak jadi Bilal, jadi muazzin, kita kena tahu lafaz-lafaz, tetapi yang eloknya yang bertugas sebagai Bilal, sebagai muazzin, mestilah mempunyai suara yang lantang, tidak semerdu siapa adik Zian Azin, Anwar Azin, walaupun tidak semerdu dia, tapi kita suara lantang dan sedap didengar jugalah, supaya boleh menarik orang, satu daya tarikan, tarik orang untuk lagi ramai mai ke masjid. Itu tidak syarat utama, tetapi itu kelebihan. Kalau kita suara sedap ni, jadi orang lebih tertarik untuk pergi ke masjid. Dan memang itu yang dipilih oleh Nabi, Bilal tadi. Sebab Bilal ni suara dia lebih tinggi, lebih lantang daripada Abdullah bin Zaid tadi. Kemudian dari sudut lagu ataupun kita tarik itu jangan panjang sangat, jangan sampai macam 14 gerobak kereta api. Tarik ada tarik juga, cuma jangan panjang sangat. Ada muazzin ataupun Bilal di Indonesia, sebab depa ni suara nafas panjang. Nama apa? Muammar, Syekh Muammar. Jadi dia tarik panjang. Kita tak boleh, kita mampu tengah jalan. Nak kepada lagu, tapi jangan terlalu melerik sangat, jangan terlalu panjang sangat. Itu antara beberapa adab sunat yang kita kalau boleh kita buatlah, ada semuanya. Ini lafaz dari sudut kalimah azan itu sendiri. Ada berapa versi? 15, 17 dan 19. Yang 15 yang asal daripada dalam hadis tadi, hadis Abdullah bin Zaid. 4 takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu 4. Kemudian macam biasalah, macam yang digunakan di negara kita. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Semua sekali 15 kalimah. Bukan 15 patah perkataan, 15 kalimah. 15 kalimat. Kemudian versi yang kedua 17. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sekali ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sekali ya. Dua Allahu Akbar itu 2 kali. Biasa kita buat 4 kali. 4 kali sebut Allahu Akbar. Tapi yang ni walaupun 17, dia 2 kali je. Cuma dia buat tarjih. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian dia laungkan dengan kuat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Sama juga asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tarjih dulu perlahan, kemudian baru dengan suara kuat. Kemudian yang lain sama. Yang ini ikut pegangan Imam Malik, mazhab Maliki. Hadis Abu Mahdhurah. Kemudian yang ketiga 19. Lebih sikit. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sama macam kita 4 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 4 takbir. Kemudian syahadah ni tarjih 2 kali. Kemudian yang kuat perlahan 2 kali. Yang kuat 2 kali. Sama juga yang asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, perlahan 2 kali dan kuat 2 kali. Itulah sedikit perbezaan. Kalau yang negara kita 15 kalimat, kalau mungkin kita pergi ke tempat lain, jangan kita pergi tegur, Syekh,
anak-anak tegur entah ni, walaupun entah ni tua, tapi entah ni tambah sikit. Jangan tegur. Itu ada hadisnya yang dipegang oleh mereka. Yang 19 ni mazhab lebih kepada mazhab Hanafi. Kemudian kaifiat, masih lagi dalam bab kaifiat azan, kita kena lafazkan, ucapkan lafaz azan tadi dengan tertib, ikut susunan lah. Allahu Akbar dulu, jangan asyhadu an la ilaha illallah dulu, ikut susunan. Sebab itu yang diajar oleh Nabi kepada Bilal dan kepada semua sahabat lah. Dan tambah as-salatu khairum minan naum di dalam azan subuh. Panjanglah ceritanya, hadis-hadis yang dipegang oleh para ulama. Dari sudut azan subuh dipegang, ada juga beberapa masjid di tempat kita ni di Perlis yang azan 2 kali, yang dipegang oleh Syekh Al-Albani sekitar 10 ke 15 minit sebelum azan masuk waktu. Azan pertama tu sebelum masuk waktu, azan yang kedua tu masuk waktu. Jadi antara dua tu 10 ke 15 minit. Kemudian yang saya tidak masukkan dalam slide, iaitu lafaz iqamah. Ada lafaz iqamah. Yang tadi azan 15, 17 dan 19. Dari sudut iqamahnya 11, 10 dan 17. Yang kita duk guna ni yang 11. Allahu Akbar, Allahu Akbar, semuanya sekali lah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, sekali. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, 2 kali. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah. Qad qamatiyas salah, qad qamatiyas salah, 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan la ilaha illallah. Itu yang kita selalu guna di negara kita, mengikut yang ni. Ini pendapat dalam mazhab Syafi'i, mazhab Hambali dan juga kebanyakan ulama daripada hadis Abdullah bin Zaid tadi. Kemudian yang kedua, dikurangkan qad qamatiyas salah sekali, jadi 10. Biasa kita sebut qad qamatiyas salah, qad qamatiyas salah 2 kali. Tapi yang ni ada juga ulama kata 10, dia kurangkan qad qamatiyas salah, jadi 10. Ini di dalam mazhab Maliki. Kemudian yang ketiga, 17 macam lafaz azan diulang 2 kali semuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, 2 kali. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Qad qamatiyas salah, qad qamatiyas salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar sekali, 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan la ilaha illallah. Jadi ini sebagai tambahan maklumat lah. Kalau kita pergi ke tempat lain yang qomat banyak ni, qomat 17 kalimat ni, jangan terkejut lah, jangan kita pergi tegur dia. Ini ikut mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi ni di India, Pakistan. Kemudian dari sudut jawab azan, siapa nak try azan dulu? Boleh, siapa-siapa yang sukarela untuk azan, mai ke depan ni. Jawab azan
yang dalam hadis Nabi, idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul. Apabila kamu dengar laungan daripada muazzin, maka ucaplah sebagaimana yang dia ucap. Kita jawab sebagaimana yang azan tadi, Allahu akbar, Allahu akbar, kita pun jawab Allahu akbar, Allahu akbar. Kecuali pada hayya 'alas salah dan hayya 'alal falah, kita jawab la haula wala quwwata illa billah. Asalnya yang ni la haula wala quwwata illa billah. Cuma kita orang Melayu ni kita tambah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asalnya la haula wala quwwata illa billah. Salah? Tak salah, tetapi yang asalnya begitu. Kemudian selepas habis azan, ini ganjaran yang besar Nabi bagi kepada kita, bagi tahu kepada kita, selepas daripada kita dengar muazzin habis azan, kita pun selawat. Selawat dulu kepada Nabi dan kita baca doa selepas azan. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah. Fadilah dia halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Dia akan dapat syafaat aku pada hari kiamat. Yang ni kita pegang sampai mati. Habis azan, kita jangan terus jawab doa tu. Jangan terus baca doa selepas azan. Kita selawat dulu, kemudian kita baru baca doa. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah. Selawat dulu yang paling ringkas, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian baru kita baca doa selepas azan. Ini di dalam hadis Sahih Bukhari dalam kitab Al-Azan. Jawab azan ni apa hukum dia? Wajib ke sunat? Sunat. Tapi kita kena buat lah, sebab nak dapatkan pahala balasan daripada Allah. Ada soalan? Tambahan kepada adab azan tadi, kalau dulu azan ni di tempat yang tinggi, di atas menara lah dulu. Sekarang ni di Masjid Surau sudah ada bilik ataupun tempat yang ruang yang khas, dan ada ni lah, ada mic, ada speaker. Kamu yang belajar ni, kalau belajar dari sudut teknikal, pandai ni, PA system, ini satu sumbangan yang besar. Kalau habis belajar di poli ni, nak buka bisnes PA system, memang kencang jugalah, untung juga. Cuma jangan cah tinggi sangat. Kalau di KL, memang mahal juga. Tak ada lah, 5,000 tu tak ada ke atas. 5 ke atas PA system berpuluh ribu, tapi puas hatilah sebab sedap dan jauh. Untuk azan ni lain, untuk ceramah lain, jangan sama. Kalau orang pandai dia tahulah ejah di PA system panggil apa tahu, saya tak tahu, echo apa. Dan bila kita azan ni, cuba untuk kita tinggikan suara. Walaupun kita ada pembesar suara ni, tak payah, jangan kita Allahu Akbar, Allahu Akbar, macam orang malah. Jadi malah baik, tak payah buat. Jadi kena bersungguh dan kita tinggikan suara kita. Jangan tinggi sangat macam tadi. Sebab apa ni, bila tinggi jadi pecah. Cuma jangan macam tak buka mulut. Kena buka mulut lah, macam kita mengaji Quran. Kemudian ada beberapa persoalan yang berkaitan dengan azan. Dari sudut qomat, kalau yang dulu disunatkan untuk qomat, bukan di tempat azan, tapi sekarang ni samalah, di situ azan, di situ qomat, sebab mic. Tapi ada juga yang di masjid ataupun surau
azan dalam bilik khas, tapi qomat di luar. Kalau ikut yang asal ni lebih baik qomat di tempat selain daripada tempat yang dilaungkan azan. Azan di menara, atas menara, dan qomat di ruang solat. Kemudian dari sudut berkaitan dengan jemaah, bila sepatutnya jemaah ni bangun bila iqamat. Kita tengok ada orang bila ataupun muazzin nak qomat bangun, dia pun bangun. Ada orang pertengahan qomat tu dia bangun. Tengok kepada dua keadaan. Yang pertama, imam sudah berada di dalam masjid. Sebab nak sembahyang ni, kalau kita jadi muazzin, jadi bilal, kita kena pastikan sebolehnya ada imam dulu. Jangan imam baru sampai, baru parking motor ataupun kereta, kita pun qomat dah. Mesti pastikan imam sudah berada di dalam ruang solat, baru kita qomat. Nak azan kena pastikan masuk waktu, nak qomat kena pastikan imam ada. Kalau imam tak ada lagi, jadi masalah lah. Ataupun imam tengah ambil wuduk dan sebagainya, berkelahi pula dengan imam. Keadaan pertama, imam sudah berada dalam masjid, dan keadaan yang kedua, imam di luar dan masuk selepas qomat. Mungkin tadilah berwuduk dan sebagainya. Kalau imam sudah ada dah dalam masjid, maka makmum bila muazzin qomat, sebaiknya makmum bangun ketika muazzin sebut qad qamatis salah. Bila sebut qad qamatis salah, baru jemaah, baru kita ni sebagai makmum bangun. Ini yang disebut di dalam Imam Al-Baihaqi di dalam kitab dia, dalam sunan dia. Kalau imam masuk selepas qomat dilaungkan, maka makmum tidak berdiri sehinggalah imam masuk. Kalau imam ada urus berwuduk dan sebagainya tadi, bila qomat, habis qomat, imam masuk, baru makmum semuanya berdiri. Itu dari sudut tata cara ataupun cara yang asalnya. Boleh untuk bangun daripada awal, tak ada masalah, tak kena pancung. Cuma dari sudut yang asalnya. Kemudian bila sudah azan, dilarang keluar daripada masjid. Contohnya, tapi kita jangan amalkan. Contohnya kita travel, bawa motor, bawa kereta, bila nak buang air kecil, air besar, nak berak, nak kencing, kita cari masjid. Ini sangat tak patut. Kita nak kencing berak, pergi tempat lain. Masjid ni bukan tempat kencing berak. Tapi kalau kita emergency, tak ada tempat lain dah kecuali masjid dan surau, kita masuk bukan untuk kencing berak saja, semayanglah 2 rakaat. Dan kalau kita masuk masjid, orang azan, jangan keluar sebelum kita sembahyang berjemaah. Kerana orang yang lari selepas azan ni siapa? Setan. Jadi kita ni setan, dan setan manusia lah. Minal jinnati wan nas, setan manusia ni adalah orang munafik. Perangai orang munafik ni dia rimas, dia akan tak sedap duduk lah bila masuk waktu. Bila dengar menyanyi, okey, kuat radio. Tapi bila dengar azan, tukar channel lain. Tukar radio lain. Itu perangai orang munafik juga. Jadi bila kita masuk masjid untuk urusan yang lain, bila azan, jangan keluar. Kalau boleh jangan keluar, kecuali yang darurat, aksiden dan sebagainya. Saudara mara aksiden, perlu pergi. Tapi kalau bukan darurat sangat, kita stay lah semayang. Itu sifat orang munafik. Kemudian azan bagi orang yang semayang sendiri.
Yang tadi kita nak panggil jemaah di tempat kita, di kampung taman kita, azan untuk kita sembahyang seorang-seorang. Boleh dah azan untuk kita seorang je? Boleh. Sebab ada dalam hadis riwayat Imam Bukhari berkenaan dengan seorang sahabat Al-Ansari dinasihati oleh sahabat yang lain, Abu Sa'id Al-Khudri. Dia tengok, Abu Sa'id Al-Khudri kata, aku tengok kamu ni suka menggembala kambing, bawa kambing banyak biri dan sebagainya, jauh daripada kampung. Jadi bila masuk waktu, azan lah. Azan, walaupun kita azan tu untuk kita nak sembahyang seorang je. Jadi lebih baik azan, sebab fa innahu la yasma'u mada sautil muadzin jinnun wala ins. Kita tidak tahu suara kita ni pergi dan didengari oleh manusia dan juga jin. Jadi sejauh mana kita suara kita pergi itu, semuanya jadi saksi kita untuk kita pada hari kiamat nanti. Jadi walaupun kita sembahyang seorang, kita azan juga. Tapi jangan setiap masa kita azan seorang-seorang. Kena sembahyang, setiap masa ni kena sembahyang di masjid ataupun surau. Sama juga dengan azan, ni persoalan yang lain. Azan ketika kita travel ataupun kita berjalan, kita bermusafir, sunat dilaungkan azan dan juga iqamah. Dalam hadis daripada Malik bin Al-Huwairith, dia berkata, ata rajulani Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang dua orang ni nak pergi bermusafir, nak pergi travel, tapi dia pergi jumpa Nabi dulu, minta apa-apa tausiah ataupun amanat daripada Nabi. Nabi pun pesan, idza antuma kharajtuma fa'adzana thumma aqima, fa'adzina thumma aqima. Bila kamu keluar bermusafir ni, maka azan dan iqamatlah. Thummal ya ummakuma akbarukuma, dan hendaklah yang paling tua di kalangan kamu jadi imam. Asalnya yang paling tua, tapi kalau kita tengok pada syarat-syarat imam, yang lebih pandai lah mengaji, yang lebih pandai baca ayat Al-Quran, dia lah yang layak jadi imam. Jadi walaupun kita travel 2 orang, 3 orang, kita azan juga, azan dan juga iqamat macam biasa. Sebab yang saya sebut tadi awal-awal lagi, dua sahaja perkara sunat sebelum sembahyang, iaitu azan dan iqamah. Selain daripada sembahyang sunat rawatib lah. Sembahyang sunat rawatib kita kena buat juga. Sembahyang sunat rawatib satu usaha yang ringan, tetapi dapat pahala yang besar, dapat mahligai di dalam syurga. Nabi kata dalam hadis berkenaan dengan siapa yang sembahyang 12 ataupun 10 rakaat sembahyang sunat rawatib ni, Allah akan bina satu mahligai, satu rumah, bukan rumah lah, satu mahligai istana di dalam syurga. Jadi kita mesti nak, jadi kena buat lah 2 rakaat sebelum subuh. Tadi sembahyang, kalau subuh pun tak sembahyang, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas asar. Ya. Ada yang tidur, ada yang tak. 2 rakaat selepas maghrib, bukan selepas asar, dan 2 rakaat selepas isyak. 10 ataupun 12, 4 rakaat sebelum zuhur. Mana-manalah kita boleh buat 10 ataupun 12. Jadi kalau kita buat, itu petanda alamat bahawa kita nak apa yang dijanjikan oleh Nabi ni, mahligai di dalam syurga. Kalau kita tak buat,
Walaupun kalau orang tanya kita kata nak, tapi tak buat, itu tanda kita tak mau. Bagi perempuan, dia tak boleh azan, iqamah sahaja. Kemudian bagi sembahyang yang lain, ini sembahyang 5 waktu sahaja. Azan ni sunat untuk sembahyang 5 waktu. Tidak ada azan bagi sembahyang sunat yang lain. Contohnya sembahyang sunat hari raya, ataupun sembahyang sunat yang lain lah, istisqa dan sebagainya. Untuk sembahyang 5 waktu saja. Dan tidak boleh azan ni bukan untuk selain daripada sembahyang 5 waktu. Contohnya dulu, tak tahulah sekarang ni, di tempat saya dulu lah, di Kelantan, di sini tak tahu, dia azan juga sebab nak bawa keluar orang mati daripada rumah. Orang meninggal, sembahyang dalam rumah, kemudian nak bawa keluar tu azan dulu. Tak tahu ambil daripada mana. Ini semua tambahan. Ataupun ada satu lagi, bila orang nak pergi haji, nak pergi haji, nak keluar daripada rumah, azan dulu, sembahyang kat Mekah, azan kat rumah. Itu semua tambahan rekaan daripada orang kita. Mungkin dipilih tak ada lah, alhamdulillah. Kemudian dari sudut bercakap ketika azan, boleh ke ketika muazzin tengah azan kita cakap? Dulu kita pernah dengar orang kata, siapa yang bercakap masa azan, lidah dia akan berat untuk mengucap bila nak mati nanti. Jadi kita kembali kepada hukum azan. Hukum azan yang kita pegang, sunnah alal kifayah, sunnah kifayah. Dan memang kita dianjurkan bila dengar azan, kita cuba untuk tinggalkan aktiviti dan kita pergi berusaha untuk menghadiri solat jamaah. Dan tidak ada asal lah kalau bercakap masa azan tu menyebabkan berat nak mengucap bila mati. Cuma yang itulah, bila azan je kita pun buat persiapan, ataupun kalau boleh kita rancang jadual harian kita, bila dekat nak masuk waktu, 15 minit, setengah jam sebelum masuk waktu, kita kosongkan, kita cuba untuk pergi ke sembahyang berjemaah, kita kosongkan jadual kita, sebab sembahyang ni adalah agenda utama kita sebagai seorang Islam. Kita kena susun apa yang kita nak buat sehari ni mengikut waktu solat. Jangan kita buat tak tahu je waktu solat ni. Itu adalah agenda utama seorang Muslim. Ada soalan? Kau mengantuk? Mungkin kita boleh pilih satu row ni. Berapa orang? 2 orang. Kau sikit sangat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 3 18. 18 takkan 2 orang tak? Tak balik modal hari ni. Kau satu meja ni, seorang. Kau ramai sangat? Ramai. Kita kurangkan 2 meja, seorang. 1, 2, 3. Jadi 3 orang. Boleh? Jadi 2 meja ni, meja pertama, meja kedua, pilih. Pilih volunteer ataupun pilih siapa nak azan. Tapi insyaAllah sebelum tu kita dengar dulu daripada ustaz-ustaz kita. Pilih lah. Hang lah hang. Lepas hang baru hang. Lepas tu baru hang. Aku memang tak lah. Jadi pilih antara 6 orang ni, seorang. testing suara dulu.
Oh, yang ni 4 orang. 4 orang. Pilihlah. 5 seorang pergi tandas. Oh. Volunteer lah. Jadi mungkin sebelum ni orang tak dengar lagi kemerduan suara kita. Jadi hari ni kita nak tunjuk sikit. Bukan tunjuk apa, kita belajar lah. Tak ada soalan Ada. Jadi azan ni mudah saja mengikut kalimat yang kita biasa dengar di negara kita. Cuma mungkin tambahan tadilah, selepas daripada azan kita selawat dulu dan kita baca doa selepas azan. Dan kita tak ada perempuan hari ni. Jadi kita tak payah malu lah. Yang terpilih azan kuat-kuat lah. Mana ustaz kita? Ustaz Suhail dan Ustaz Zaim. Jadi alhamdulillah dari sudut teorinya, dari sudut ilmunya, alhamdulillah saya sudah share. Mungkin kita dengar daripada kamu semualah. Ustaz Suhail. Yang ni antara muazzin di Perlis yang alhamdulillah, yang sedap lah. Jadi boleh perhati, ambil tips cara letak tangan ke macam mana. Mungkin dia boleh ustaz boleh share dan sebagainya, terpulang. Nak rekod pun boleh rekod, tapi yang penting kita belajar supaya kita boleh azan macam dia. Jadi tanpa melengahkan masa, saya menjemputlah dua-dua orang Ustaz Suhail dan keseorangannya. Dua mereka ni nak dua. Satu Mekah, satu lagi Syam, Syria. Terpulanglah lagu kita. Jadi saya persilakan Ustaz Suhail dan juga Ustaz Zaim. Falyatafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Saya tak ada nak kongsi apa sangatlah sebab saya tengok masing-masing ni hebat-hebat belaka. Dan saya ni pun masih mengaji, dan dalam masa yang sama saya merupakan Bilal di masjid Sayyidina Umar Al-Khattab, Guang Si Alwi Kangat Perlis, bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Zaim Zakir, merupakan Bilal Masjid Al-Husain Terapung Kuala Palih. So kalau pergi Terapung, kelihlah muka dia. Kalau main dekat masjid dekat Giant Kangat, kelihlah muka kami. Saya tak ada nak kongsi pun sangat sebab masing-masing tahu dah pasal apa yang diceritakan oleh Al-Fadhil Ustaz Basim Hadi tadi. Cuma saya nak kongsikan apa yang paling penting sekali bila kita nak azan, pastikan sebutan makhraj kita tu betul. Sebab saya ni suka jenis pergi tengok masjid-masjid dalam negeri saya sendiri. Hatta pun saya pergi travel ke, pergi jalan-jalan, saya suka tengok masjid orang. Untuk saya tengok macam mana sebutan dia, macam mana pengurusan masjid dan sekian-sekian lah. Saya baru ni saya ada singgah satu masjid semayang, saya tengok lah Tok Bila dia bang. Boleh panggil bang lah, tempat lima azan lah kan. Sebutan ada tak kena, lagu tak tahulah, lagu kadang ikoniri kan. Tapi kita bila ada ilmu, kita praktikkan dalam azan kita. Sebagai contoh, sebagai nak jadi Bilal, prepare kita sebutan, sudut nafas, tip untuk nafas banyak. Kita jerit dalam ayat. Kita selam, jerit dalam ayat macam Ustaz Basir bagi kita tahu. Dan buat dah. Dan untuk dalam masa yang sama juga, cuba pagi-pagi saya pun kadang-kadang duk amal, dan saya ambil daripada seorang qari-qari dalam Malaysia ni. Bangun pagi, baca surah Al-Fatihah, ambil satu nafas. Untuk uji kekuatan nafas kita panjang mana. Contoh tanpa kita curi nafas lah. Contoh Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka. Contoh
Hantu kekuatan nafas kita panjang mana. Okey, itu yang pertama lah. Yang kedua sebagai contoh tadi makhraj huruf. Contoh ada sebut asyhadu. Asyhadu tak mau. Dia asyhadu. Shim tu kita mati. Contoh satu lagi saya tengok mula pada balik Allahu akbar. Allahu akbar. Ada kadang-kadang Allah. Saya tekanan untuk bila tutur ni Allah. Dia tarik al tu dia jadi bahasa Arab dia panggil tanda tanya lah, adakah Allah tu maha besar? Tu salah lah. Nak elok Allahu akbar, Allahu akbar. Itu sebagai contoh lah. Sebutan makhraj yang paling penting, sebutan makhraj tu biar betul. Dan selebihnya taranum lah. Taranum kita maklum ada banyak taranum. Taranum ras, hijaz, nahwan, sikah, jiharkah, lagi sabah. Macam saya sendiri, sebab kita mengaji taranum ni, saya praktikkan azan setiap waktu, azan lain-lain taranum, supaya kita jemaah tertarik untuk ke masjid. Hatta saya biasa sembang dengan orang Cina pun, dia pun pandai. Kawan ni bang lain, dia kata, oh kawan ni nyanyi lain lah, kawan ni nyanyi lain, ni lagu lain. Yang kawan ni lain nyanyi azan lagu lain. So apa yang paling penting, kita ambil lah kesempatan ni, praktiklah azan ni dengan kehidupan kita. Untuk bagi kita boleh azan elok, sentiasa praktik dan tengok YouTube. Saya pun bertalaqi dengan ustaz-ustaz kan. Contoh YouTube kita ambil, saya suka dengan Ustaz Fahmi Razali. Famous lah. Dia tu mantan imam, mantan bila masjid Shah Alam. Jadi ambil lah kesempatan. Tak payah sangat susah-susah, tak payah nak ambil lagu payah-payah. Ambil yang lagu biasa. Allahu akbar, Allahu akbar. Tu simple. Boleh sikit-sikit lagi ambil bekah. Allahu akbar, Allahu akbar. Bagi contoh. So praktiklah benda-benda ni. Ambil kesempatan. Lalu ni kita pun canggih dengan teknologi. Tengoklah YouTube. Tengok ustaz-ustaz ambil manfaat. Yang tu saja aku ustaz. Tak boleh. Azan. Bagi dia pun azan lah. Kita dengar. Boleh tak? Saya minta setiap kita ni azan lah. Macam mana ustaz? Ikut. Dua meja seorang. Dua meja seorang. Pilih lah. Boleh? Macam mana? Okey, sila saya. Sebab saya kena nak dengar saya azan, kena pergi masjid saya lah. Ni saya nak dengar sini ni. Okey, minta. Macam mana ustaz? Sila. Dah pilih dah? Setiap okey. Apa ni, kita tak mau paksa lah. Apa ni, biar volunteer. Ada yang volunteer? Tanya dulu, volunteer siapa? Dia kena berani sikit ni. Kena berani. Kopi kuat banyak, kopi berani tak ada. Siapa kalau ni, barisan ni? Boleh? Alhamdulillah. Silakan. Saya cuba Ustaz. Boleh. Letak ke mana dulu? Ada. Depan. Boleh. Boleh. Tak apa. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah, terima kasih. Nama apa? Amir. Oh, memang Amir lah, ketua. Ni kira wakil barisan ni. Barisan tengah. sampai separuh kot. Yang belakang boleh seorang lagi. Cuma kita dengar sebelum tu yang tengah, barisan tengah. Ada? Boleh. IKBN, oh bagus. Ni yang tengah ni, barisan tengah. Yang pakai sweater tu ke? Tak boleh? Pakai undi yang mana satu nak naik? Ni pakai kopiah ni. Boleh? Okey. Terbaik. Berani menerima cabaran. Sahut. Kena pakai mic? Okey, kena pakai. Sila. Sila. Jangan tengok. Pandang balik, pandang balik. Bismillah. الله أكبر الله أكبر. Tarik nafas. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Terima kasih kepada saudara Luqman. Lagu yang memujuk ke menidurkan. Nah, jadi yang barisan tepi tu ada lah. Oh, Alhamdulillah. Nanti lepas ni Ustaz Suhail ataupun Ustaz Zaim akan komen lah daripada setiap peserta ni. Yang belakang pun kena pilih tiga orang lagi lah.